Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Surat 6 baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 5. Percaya dengan hari kiamat. Percaya, yakni beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari kesudahan. Wa tu'mina wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari yang kesudahan, hari kiamat. Yang mana beriman dengan hari kiamat ni, dia merangkumi berlakunya kiamat dan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kiamat. Kiamat tiup sangkakala yang pertama, kemudian senggang 40 tahun ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian dinasyarkan kembali, dibangkitkan kembali, kemudian dihasyar, dihalau kepada tempat berhimpun. Ini termasuk di bawah rukun iman yang ke-6, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan hari akhir, percaya dengan hari kesudahan. Jadi percaya dengan kesudahan ni mula daripada kiamat dan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kiamat, dan juga perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kematian. Termasuk percaya dengan alam barzah, itu pun termasuk di bawah percaya dengan hari kiamat. Bukan hanya beriman tiup sangkakala yang pertama dihancurkan dunia, bahkan termasuk juga mula daripada hari mati seseorang. Selepas mati masuk alam barzah, itu pun di antara beriman dengan hari kiamat, rukun iman yang ke-6. Yang mana dalam kitab ni dia bicarakan bab kiamat ni di penghujung kitab. Di penghujung kitab Pati Paridah ni, selepas habis cerita bab sifat Allah, sifat Rasul, panjang pergi kepada sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pergi pula kepada istighna, pergi kepada iftikar, kemudian membicarakan berkaitan dengan nafi dan isbat. Nafi la ilaha, isbat illallah. Nafi la ilaha, tiada Tuhan. Isbat natak melainkan Allah, Allah jua Tuhan. Dia ada bahas dalam kitab ni berkaitan dengan nafi dan isbat. Kemudian habis cerita berkaitan dengan Allah dan Rasul, pergi pula kepada pembicaraan malaikah, pembicaraan kitab, pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan pelihara hukum agama di belakang tu.
Sebab di awal kitab Pati Paridah membicarakan apa dia agama, kemudian tanda beragama yang sebenar, kemudian bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Jadi di belakang tu, sebelum cerita bab kiamah, dia cerita dulu berkaitan dengan pelihara agama, pelihara Islam macam mana, pelihara iman dan juga pelihara ihsan. Pelihara Islam, pelihara iman dan juga pelihara ihsan. Kemudian dia ada satu tajuk berkaitan dengan riddah, murtad, batal Islam, batal iman. Dia ada cerita bab riddah, bab murtad. Kemudian cerita berkaitan dengan orang yang murtad macam mana nak bertaubat. Kemudian orang yang berpegang dengan akidah yang terpesong walaupun tidak dihukumkan kafir, macam mana cara untuk bertaubat. Kemudian dia masuk bicara bab taubah. Dalam kitab kita ni bicara bab taubah, dibicarakan dalam kitab tasawuf. Ini susunan dalam kitab Pati Paridah ni. Cerita bab murtad, cerita bab pegangan yang terpesong, nak bertaubatnya macam mana daripada murtad, nak bertaubat daripada pegangan yang terpesong. Dia pergi pada pembicaraan rukun taubah. Kemudian barulah pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan kematian. Cerita bab kematian. Sebab kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh pada membicarakan janaiz, bab jenazah, bab mandi, kapal, disembahyangkan dan dikebumikan, dia biasanya akan mulakan dengan persiapan untuk menghadapi kematian. Di antaranya adalah taubah. Itu di antaranya. Di antara adalah taubah. Persediaan untuk menghadapi kematian adalah taubah. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni, sebelum cerita bab perkara yang berlaku selepas dia mati, hak masuk dalam rukun iman yang kelima tu, dia cerita bab taubah. Cerita bab taubah, kemudian cerita bab kematian, cerita bab alam barzah, munkar dan nakir apa semua. Kemudian alam barzah ni ada dia punya nikmat dia, ada dia punya azab dia. Kemudian dicerita dibangkitkan kembali, kemudian dihimpun di mahsyar. Kemudian pergi kepada pembicaraan asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul uzma fi fasl qada, hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Apabila nak dibicarakan yang memohon kepada Allah supaya dibicarakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan yang paling besar, asy-syafa'atul uzma milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi kepada hisab, pergi kepada mizan, pembicaraan dalam kitab Pati Paridah, pergi kepada pembicaraan telaga Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembicaraan titiang sirat, syurga, neraka. Kemudian cerita selebih-lebih nikmat syurga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Selesai, habis kitab. Ni dalam kitab Pati Paridah disudahi dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian. Last kalinya cerita syurga, cerita neraka, habis kitab. Makna dalam kitab Pati Paridah ni lengkap ke-6 rukun iman. Tapi disudahkan dengan rukun iman yang kelima. Dan rukun iman yang ke-6 duduk mana pula? Rukun iman yang ke-6 dimasuk dalam pembicaraan rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang mengadakan segala-galanya. Itu masuk di bawah pembicaraan rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetap, memutuskan segala-gala perkara. Itu pun masuk di pembicaraan rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hak
kira-kira yang terakhirnya kok beriman dengan hari kemudian lah. Atau last sekali di enam rukun iman ni. Sebab pembicaraan rukun iman yang keenam dia sudah terkandung di bawah pembicaraan rukun iman yang pertama. Sebab tu di dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur, tidak beriman dengan Allah, kufur tidak beriman dengan malaikat, kufur tidak beriman dengan kitab, rasul, dan kufur tidak beriman dengan hari kemudian, maka sesungguhnya sesat ia sebagai sesat yang jauh. Di situ kufur pada 5 rukun sahaja. Sesiapa yang kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kemudian. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan kufur dengan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya telah sesat ia sebagai sesat yang jauh. Mana kufur dengan rukun iman yang keenam? Kenapa ayat tak sebut kufur dengan rukun iman yang keenam? Sebab kufur dengan rukun iman yang keenam termasuk di bawah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana beriman dengan rukun iman yang keenam sudah masuk dalam beriman dengan rukun iman yang pertama. Tetapi kenapa Nabi SAW walaupun rukun iman yang keenam sudah terkandung di bawah rukun iman yang pertama, kenapa Nabi bubuh nombor suku pula rukun iman yang keenam? Hak Nabi sabda ni adalah wahyu daripada Allah. Wa man yakfur billah, ayat Quran tu pun wahyu daripada Allah. Sabdaan Nabi pun wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Dia tidak bertutur Nabi SAW daripada nafsu Nabi sendiri, bukan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Nabi bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, itu adalah wahyu daripada Allah juga. Hak rukun iman, hak 6 perkara tu, beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, dan beriman dengan qada dan qadar tu pun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat, sesiapa yang kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian tu tak apa, tak ada hak kufur dengan rukun iman yang keenam. Sebab rukun iman keenam sudah terkandung di bawah rukun iman yang pertama. Tapi Nabi bilang suku pada pembicaraan rukun iman adalah di situ ada penekanan berkaitan dengan qadar dan qada Allah yang bersifat kudrat, iradat dan ilmu. Yang mana pembicaraan kudrat, iradat, ilmu adalah masuk di bawah pembicaraan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pembicaraan kudrat, iradat, ilmu jugalah pembicaraan rukun iman yang keenam. Berarti rukun iman yang keenam sudah terkandung di bawah rukun iman yang pertama. Tapi Nabi bilang suku sebagai satu penekanan yang kita kena ambil berat, yang kita kena kemah molek. Beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Kenapa tak masuk rukun iman beriman dengan melihat mendengar Allah? Apa tak masuk? Sama basar Allah, tak payah dah, sebab sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah pun sama je, masuk di bawah kudrat, iradat, ilmu, maknanya sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira dalam kitab ni yang terakhirnya beriman dengan hari kemudian. Jadi disudahi kitab dengan cerita bab syurga dan neraka, lengkap, selesai pembicaraan ke-6 rukun iman hak dalam kitab Fatih Baridah. Sebab terkadang dalam setengah-setengah kitab hanya didatangkan sifat Allah, kemudian didatangkan sifat Rasul, kemudian kitab tu habis. Ada juga kitab tauhid yang sekadar tu sahaja. Maknanya cerita sifat Allah, cerita sifat Rasul,
tambatan iman yang 50 akidah tu, lepas tu sesat kitab tauhid. Cerita malaikat pun tak ada, cerita bab kitab pun tak ada, cerita bab hari kemudian pun tak ada. Ada sebahagian kitab tauhid dia hanya membicarakan sifat Allah, sifat Rasul sahaja. Dan kitab Fatih Faridah dah membicarakan ke-6 rukun iman. Disudahkan dengan pembicaraan percaya dengan hari kiamat, percaya dengan hari kesudahan. Jadi dimulakan dengan beriman dengan persoalan alam barzah. Alam barzah ni ada persoalan, kemudian ada nikmat dan azab di alam barzah. Ada persoalan mungkar dan nakir. Ni termasuk perkara yang kita wajib beriman. Beriman dengan persoalan alam barzah. Yang mana yang terkecuali lah daripada persoalan alam barzah ni, setengah pandangan lah, pandangan yang muktamadnya yang lepas daripada persoalan alam barzah adalah para anbiya, hak lepas daripada persoalan alam barzah. Adapun selain daripada para anbiya, setengah mengatakan dipersoalkan, tapi persoalan yang ringan, persoalan yang ringkas. Termasuk setengah pandangan mengatakan yang terlepas daripada persoalan alam barzah, orang yang siddiqin, orang yang mati syahid, siddiqin dan orang yang mati syahid. Mati syahid akhirat lah. Adapun para anbiya, kemudian orang yang mati syahid ma'rakah, syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama, itu sepakatlah lepas daripada persoalan barzah. Lepas daripada persoalan barzah. Adapun syahid akhirat, mana mati beranak, mati lemah, mati terkejut, itu syahid akhirat dia panggil itu. Hati setengah pandangan mengatakan lepas juga daripada persoalan barzah, setengah mengatakan kena soal, tapi soal yang ringan. Mana kena soal, hak tak kena soal langsung, hak sepakat ulama, para anbiya dan para syuhada. Para anbiya, para syuhada, yang sepakat ulama tak kena persoalan barzah. Adapun selain daripada para anbiya, para syuhada, di kalangan orang yang mukallaf lah. Kalau mati itu sebelum dia balik, itu memang tidak timbul persoalan, sebab mereka tidak ada catatan apa-apa. Ini cerita ni hak mati mukallaf, mati balik serta berakal. Maka pandangan yang rajih, pandangan kuat, hak lepas sungguh-sungguh tak kena langsungnya adalah para anbiya dan para syuhada. Mereka yang mati syahid ma'rakah, syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama, dia panggil syahid dunia dan akhirat. Di syahid ni ada 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ni orang yang mati dalam peperangan untuk menegakkan agama dan hatinya lillahi ta'ala. Di sisi hukum dunia dia syahid, di sisi hukum akhirat pun dia syahid. Apabila di sisi hukum dunia dihukumkan syahid, maka jenazahnya kita maklumlah tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Kita maklum tu. Tidak dimandi dan tidak disembahyangkan. Itu syahid dunia akhirat. Adapun syahid dunia, dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama. Tiba-tiba niat dia bukan kerana Allah, niatnya kerana lain, kerana bangsa ke, kerana selain daripada Allah. Maka hukum dunianya dia mati syahid lah. Jenazahnya tidak dimandi, disembahyangkan lah. Tapi di sisi hukum akhirat dia tidak ada bahagian.
Adapun syahid akhirat ni pula, dari sisi hukum dunia tak panggil mati syahid lah. Macam contoh tadi lah, mati beranuk, mati lemah, mati kebakaran, mati terkejut, mati kemalangan. Tu dapat bahagian syahid akhirat. Atas dunia macam biasalah, dia kena mandi kapal, tak hukum syahid. Itu panggil syahid akhirat. Panggil apa? Syahid kecil ke apa panggil? Kau panggil apa? Tu syahid akhirat. Jadi sepakat ulama, lepas daripada soalan lepas sungguh-sungguh adalah orang yang mati syahid, syahid dunia dan akhirat. Selain daripada tu, kena persoalan, tapi persoalan yang ringan. Contohnya siddiqin, orang yang ni contohnya orang yang dalam sakit, dalam sakit yang bawa pada kematian tu, dia baca qul huwallah 100 kali. Ini pun di antara yang setengah pandangan mengatakan lepas daripada soalan barzah, tapi pandangan yang kuatnya kena persoalan yang ringan. Dalam sakit bawa pada kematian tu, dia baca qul huwallah 100 kali. Baca qul huwallah 100 kali dalam sakit yang bawa pada kematian tu. Maka termasuk dalam golongan yang terlepas daripada soalan barzah. Ada setengah mengatakan tak lepas habis, lepas persoalan yang ringan. Di antara tadilah orang yang baca surah qul huwallah dalam sakit mati dia, riwayat menceritakan 100 kali. Di antara laginya dipanggil murabitin. Murabitin ni orang yang jaga sempadan tu. Orang yang jaga sempadan untuk keselamatan negara tu, waktu mati tu dia ada keistimewaan dia sendiri. Dia panggil murabitin. Orang yang sentiasa membaca surah Tabarakah tiap-tiap malam. Orang yang sentiasa membaca surah Sejadah tiap-tiap malam. Ini di antara golongan yang sama ada terlepas daripada persoalan barzah, lepas sepenuhnya, ataupun kena persoalan yang ringan. Sebab dia khilaf situlah. Hak tadilah hak sepakatnya yang tak kena persoalan barzah adalah para anbiya dan para syuhada. Itu berkaitan dengan mereka yang sama ada kena persoalan barzah ataupun tak kena persoalan barzah. Kemudian berkaitan dengan apa yang disoal. Itu dia akan bicarakan juga dalam kitab-kitab ni. Apa yang dipersoal di alam barzah. Yang disoal di alam barzah adalah berkaitan dengan akidah, keimanan masing-masing. Sebab itulah persoalan yang pertama yang akan ditanya adalah Mar Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, ataupun Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Nak jawab ni orang yang beriman dengan Allah. Nak boleh jawab Rabbi Allah ni, bukan kata tanya Mar Rabbuk, siapa Tuhan kamu. Mudah-mudah jelah jawabnya. Allah lah Tuhan dah. Orang yang dapat jawab Allahu Rabbi ni orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang allazina qalu rabbunallah summa istaqamu tu. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Golongan yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan istiqamah atas melakukan ketaatan. Jadi nak kata Tuhan kami Allah ni orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya rabbunallah summa istaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan. Orang ni barulah ni innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini baru tak ada kebimbangan. Mana beriman dan istiqamah atas ketaatan. Tapi yang pertamanya rabbunallah dulu. Yang pertama rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Tuhan kami ialah Allah ni orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Benar barulah summastaqamu, kemudian istiqamah, tetap atas ketaatan. Rabbunallah summastaqamu. Summa tu tuan kata dengan summa, itu kena tertib. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat lain pula ya tanazzalu alaihil apa dia? Dia ada 3 ayat. Ayat innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tu. Beriman, kami beriman dengan Allah, kemudian istiqamah atas ketaatan. Atau wala tidak ada ketakutan. Tapi yang pertamanya beriman. Ini persoalan pertama. Siapa Tuhan kamu? Itu persoalan yang pertama. Ada tanya persoalan akidah, tanya persoalan tauhid, tanya berkaitan dengan akidah, tanya berkaitan dengan iman, tauhid masing-masing dengan Allah dan dengan Rasul. Itu persoalan alam barzah. Kalau tauhidnya tak luluh, tak ada apa-apalah. Itu tak ada apa-apa. Beres terus lah. Beres. Sebab orang yang mati ni, dia ada tiga pesen. 3 golongan orang yang mati ni. Yang pertama, mati dalam keadaan beriman dan taat. Hak masuk dalam Rabbunallah summastaqamu tu. Rabbunallah summastaqamu. Masuk dalam ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat tu. Ni yang pertama. Innal ladzina amanu wa amilus solihat tu ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ni innal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu golongan yang pertama. Orang mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Ini golongan yang pertama. Hak ni tak ada kebimbangan hak ni. Hak ni Tuhan janji dah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar. Itu syurga. Itu golongan yang pertama. Golongan yang keduanya beriman. Rabbunallah. Tapi ini summastaqamu tu tak ada, istiqamah atas ketaatan tak ada. Allazina amanu, tapi wa amilus solihatnya tak ada. Kadang-kadang buat taat, kadang-kadangnya derhaka. Itu golongan yang kedua. Mati dalam keadaan beriman, tetapi dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang ketiganya mati kafir. Waliyazabillah, tu mati kafir. Mati kafir ni jangan kita ingat hak duk sembah berhala tu je. Hak duk sembah berhala tu je. Hak mati kafir ada. Termasuk mereka yang zahirnya orang Islam, solat, puasa, tapi berpegang dengan akidah kafir. Samalah juga. Dan termasuk juga orang yang berpegang dengan akidah yang sebenar. Orang yang berpegang dengan akidah sebenar, tetapi ketaatannya tak ada. Ketaatannya tak ada. Akidahnya ada. Beriman. Lengkap ke-6 rukun iman. Tapi ketaatannya tak ada. Penuh dengan dosa memanjang. Tak ada ketaatan. Maka dibimbangi ketika kesudahan. Ketika khatimah. Dekat nak mati tu. Fitnah dekat nak mati adalah fitnah akidah. Bukan dekat nak mati nazak tu. Untuk usah semayang lah. Untuk usah puasa lah. Tak ada doktornya. Nazak dah ni. Tak ada timbulnya untuk usah semayang. Tak ada timbul untuk usah puasa. Tak ada. Ketika tu syaitan goda ada dalam bab akidah. Tapi kalau dalam keadaan ketaatannya tak ada, dosa sepanjang masa, jadi rohani jadi kelaparan. Rohani jadi kelaparan, roh jadi kelaparan. Hati ketulah lapar dahaga roh rohani kita ni. Sekira-kira Nabi kata, kalau tuang air satu laut pun tak hilang haus. Hati kena syaitan mai goda ni. Mari cadang nak air lah apa semua ni. Tambahan pula pada masa kesudahan tu ditayang tempat yang akan kita pergi.
ditayang tempat yang akan kita pergi. Ketika tu takutlah syaitan mari pula tawa, kalau mu tak mau mati boleh, aku boleh tolong mu, tapi mu kena ngaku aku Tuhan. Wal iazabillah. Ketika tu kalulah tercabut iman, mati kufur, kekal neraka selama-lamanya. Ni mati kafir belaka panggil ni. Mati kafir hok memang sembah berhala tu saya cerita dah tu. Jadi termasuk juga hak rupa hak tadi tu, hak tak ada amal taat langsung. Tak ada taat mayabang pun dak, berjudi menaruk contoh. Kita nak dengan tuju siapa-siapa ni. Khatimah kesudahan masing-masing. Hubungan masing-masing dengan Allah. Yang ditakutinya apa dia? Zahirnya taat, semayang, puasa, ngaji Quran, cukup dengan amal-amal zahirnya taat. Tapi pegangan-pegangan yang kufur, tu samalah mati kafir lah orang panggil. Hak kata dia beriman, akidah dia sah, dia berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi amal taatnya tak ada. Ni dibimbangi, takut kesudahan tu tak ada nak tahan. Sebab tak ada bekalang ni. Tak ada kelaparan ni. Rohani kelaparan sebab tak ada pahala. Ni dibimbangi, takut dekat nak mati tu tergelincir, mati kafir juga oleh Zabillah. Tapi kalau pegangan tu memang pegangan kafir daripada awal, solat puasa nampak solat puasanya, tapi akidah mengaji kedak tak heran pun, nak mayang nak puasa je. Ni kalau berpegang akidah kafir tu, mana bukan kata digoda tengah, memang dia kafir daripada asal, mayang puasa pun tak ada apa-apa pun. Kalau kata sedar kemudian, sedar akidah tu akidah kafir, bertaubat dengan Allah supaya puasa tu kena qada semula. Kita kemah molek, pastikan termasuk dalam golongan allazina amanu, barulah wa amilus solihat. Jangan apa kita orang tua ni nak tupu pada amal ibadat, nak pergi sejik semua, baguslah, tapi belajar dah akidah dah heran. Jangan duk balas tu. Kalau kita ni dapat didikan akidah yang sempurna daripada awal-awal lagi dah, mak ayah kita tanam dah dengan akidah yang sempurna, sah ke 6 rukun iman, okeylah, tak ada masalah, tak mau belajar bab akidah pun. Tapi kalau orang tahu kepentingan akidah ni, walaupun dia belajar dah akidah daripada budak lagi, dia besar pun dia belajar akidah, dia reti bab akidah, dia mengaji lagi. Sebab apa? Hak tu hak usuluddin, tapak agama, tak ada tu tak ada agama. Jadi mati kafir ni sama ada memang kafir hak terang-terang, ataupun zahir nampak solat tapi akidah kafir, ataupun dia berpegang dengan akidah yang sebenar tapi amal ibadat tak ada, di kesudahannya tergelincir ikut syaitan, mati kafir lazbillah. Jadi 3 golongan. Yang pertama, mati dalam keadaan Rabbunallah summastaqamu, Tuhan kami Allah, akidahnya akidah yang sebenar dan istiqamah atas ketaatan. Golongan yang pertamanya masuk dalam innal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh. Ni raudhatun min riyadil jannah. Golongan pertama ni, kebun daripada kebun syurga ni. Maknanya sama ada lepas terus daripada persoalan barzah, ataupun kena persoalan hak ringan-ringan. Golongan yang ketiga, hak mati kafir, hak tu selama-lamanya. Lubang neraka sampai ke neraka tu, seksaan selama-lamanya. Hak mati dalam keadaan kafir. Itu yang ketiga. Yang kedua, beriman tapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah, walaupun dia golongan yang derhaka tapi dia mati dalam keadaan iman dia selamat. Mati dalam keadaan iman dia selamat. Tengok, dengan perlindungan daripada Allah, walaupun mereka ni adalah dipanggil usatul mukminin, orang mukmin yang derhaka, tapi Tuhan selamatkan iman dia pada masa kesudahan. Maka ni kena persoalan, tak lepas persoalan, kena seksaan barzah. Tetapi golongan yang mati dalam keadaan beriman ni
mereka masih lagi ada harapan lah, ada peluang. Yang mana terkadang seksaan kepada orang beriman yang derhaka ni, terkadang seksaannya akan diringankan oleh Allah apabila pahala kebajikan tu siapa? Pahala kebajikan mana? Dia anak cucu dia buat amal ibadat, dia dapat pahala. Masa dia hidup dia ada sedekah jariah, dia dapat pahala. Dosa tak ada, dah mati ni. Dosa masa dia hidup tu banyaklah, pahala tak banyak mana. Bila dia mati, dosa stop dah, berhenti dah dosa tu. Tapi pahala mari sokmo. Sebab apa? Anak cucu buat amal ibadat, mereka dapat pahala, mak ayah akan dapat pahala secara automatik. Niat ataupun tidak, tak kira tu. Niat ataupun tidak, tak kira. Nak niat lah. Nak niat sedekah ke, pahala pada mak ayah, nak niat lah. Tapi mak ayah ni, tok nenek sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam AS, pahala tak perlu pun pada niat. Itu automatik. Hak tiga perkara yang tak putus pahala bila anak Adam mati tu, ketiga-tiga tu tak perlu niat pun. Kita buat amal betul tu ngaji dengan siapa? Ngaji dengan guru kita. Kita ngaji Quran betul tu ngaji dengan siapa? Ngaji dengan guru kita. Kita buat amal, kita ngaji Quran, contohnya kita niat tak pahala pada guru kita. Niat tak pahala. Lepas tu ilmu yuntafa'u bihi. Hak yang pertama, hak tak putus pahala walaupun anak Adam mati ya. Ilmu yang dia memang manfaat. Dah anak murid buat amal tak niat pun pada guru. Kalau kita ngaji Quran lah, mungkin guru yang terakhir tu ada guru yang kita ingat lagi. Tapi kita boleh pandai baca Quran bukan kerana hak guru yang terakhir tu. No, daripada budak tu, daripada nak kenal dia betul tu, kita panggil guru tu. Hak mula-mula tu umur kita budak-budak 5, 6, 7, 8 tahun dia ajar alif betul kita tu. Itu tak panggil guru ke? Ke hak ngelah tu je, hak guru. Hak ajar Quran comel tu je guru. Hak daripada asal. Kita dah ingat pun siapa ajar alif betul kita. Dah nak niat pahala mana? Pada hak ngajar alif betul kita, masa kita budak-budak. Lepas tu tak ada pahala dia. Bagi kita tak niat. Dah tu automatik. Sama juga dengan sedekah jariah. Kita duduk di masjid, kita duduk di surau. Masjid surau tu infak. Sedekah jariah. Kita buat amal ibadat dalam tu, kita keluar, kita ada tak niat pahala amal ibadat saya ni kepada orang yang sedekah buat masjid surau? Ada tak kita niat? Ada. Lepas tu kan orang sedekah kissing kan? Pada kissing. Ada niat tak apa tak? Sama juga dengan waladun salihun, anak yang buat amal. Dia kata dia niat lah pahala ke mak ayah. Dah buat amal ni masa mana buat amal ni sepanjang masa. Kalau kena dengan gaya. Ni kita ni memang tetap dah ni kita duduk dalam masjid, niat iktikaf, kita belajar. Ni besarlah amalnya. Selama duduk atas sejid duduk belajar niat dah pahala pada mak ayah. Okey royak pun nak niat. Baru nak niat orang kali. Niat ke tak? Lepas tu pahala iktikaf, pahala belajar besar, tak niat pahala pada mak ayah, kata mak ayah tak boleh pahala Dia biasanya sedekah lah. Sedekah duit ni pahala pada mak ayah. Sedekah tu je. Walaha ketaatan tu sepanjang masa. Lepas tu kalau kita niat pahala pun niat ke mak ayah je. Tok, nenek, tok ki, tok nyang, tok nyuk. Mana? Niat ke tak? Tak kenal, tak dan jumpa dengan tok ki. Tok nyang lagi tak kenal. Tok ki pun tak dan jumpa setengah orang ni. Apa tu? Tok nyang, tok ki, tok nyuk kita tak ada pahala dengan amal ibadat cucu cici. Tak, automatik. Tapi kalau kita nak niat, kita niat. Gila tak kita ingat. Ada, bukan kata salah, tapi tak syarat niat. Betullah kadang-kadang kita bukan semalah nak buat amal kan.
Dah kita atas dunia kan, atas dunia kita tak perlu ke pahala, kita nak ke duit. Pahala dah apa atas dunia ni, kita nak ke duit. Asal duit banyak sukalah, duit tak ada tak suka, pahala tak nampak. Jadi kadang-kadang main malas, kita nak motivasikan diri kitanya, kita ingat mak ayah kita tu, nenek kita, kalau kita rajin buat amal dia boleh pahala kok. Jadi semangat sikit, ingat kepada mak ayah. Nak bagi semangat. Sebab apa? Sebab mak ayah tak mau duit. Hak mati tu, mak ayah kita mati tu nak pahala, kita ni nak duit. Bila mati tak mau duit dah, nak pahala. Jadi mak ayah kita orang kubur tu, dia tak mau duit. Tak usah pergi bakar lah, ambil kertas duit Cina tu pergi bakar, tak usah pergi bakar lah, dia tak mau tu. Dia ambil duit pergi bakar, duit pula duit palsu. Dia nak beli warna pakai duit palsu, bakarlah duit sebenar, dia bakar duit palsu. Dan jadi orang nak guna duit palsu. Lepas tu bakar pula nak guna warna lah. Mak ayah kita yang meninggal tu nak pahala. Kita buat amal ibadat, kita boleh pahala, mak ayah kita boleh pahala. Gitu je. Tapi amal ibadat mana yang boleh pahala? Amal ibadat yang ada iman, yang ada akidah lah. Jadi hak mak ayah dan kubur tu pun hak beriman ni lah hak dapat pahala. Kalau tak ada iman, mati kufur, hak tu kekal neraka, kekal seksaan selama-lama tu, tak ada bahagian apa-apa tu. Kalau mati kufur, ni mati dah kena beriman tapi dosanya banyak, soalnya tak lepas kena seksaan barzah. Lepas tu pahala mari malaikat akan bawa pahala yang kita lakukan ni, letak dalam dulang, umpama dulang emas, bercahaya pahala tu dibawa kepada hak duduk di alam barzah. Wal akhar mahmumun, hak sebelah tu hampa, tak ada, dia tak ada. Di alam barzah ni dia macam alam dunia lah. Maknanya macam alam dunia, sebelah-sebelah tu. Sebab tu ada orang kata, mutu sibuk aku lah, kubur masing-masing, kubur mung, kubur aku, mu sibuk aku buat benda. Yelah kubur masing-masing, kita duduk kampung Tula, kalau mu duduk sebelah kan, mu kena katok bosang dengar. Saya kata kan ni, dah memang kubur masing-masing, tapi kalau kena duduk sebelah, kau nak kira. Jadi makna Nabi ceritanya malaikat bawa pahala umpama bercahaya kepada satu kubur, tapi kubur yang satu lagi tu kosong, anak cucu tak tahu pahala, hampalah hak duduk alam barzah. Hak ni pahala siapa semua, akhirnya seksaan diringankan, akhirnya seksaan diangkat. Sebab apa? Sebab banyak pahala daripada kesalahan. Sebab kesalahan sudah tidak bertambah, yang marinya pahala. Hak ni hak mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab derhaka kepada Allah yang mudah-mudah. Sebab apabila derhaka, iman jadi lemah. Bila iman jadi lemah, ditakuti di kesudahan tu. Takut tak ada nak tahan iman ni. Kadang-kadang kita lapor dah ke syaitan mai goda pula, tu dibimbangi. Jadi bab dosa pahala, bab dosa-dosa ni kena buat berat lah. Jangan kita alah dosa kecil je. Kita orang beriman, ngaji akidah sok modah, bawa dosa kecil tu barang je. Jangan. Kalau kita memperkecilkan dosa kecil, dosa tu dengan sendiri akan menjadi dosa besar. Jangan main. Dosa kecil je, kita memperkecilkan dosa kecil. Yang mana dosa kecil ni dia boleh dihapuskan dengan amal ibadat. Dengan air semayang pun habis dosa kecil, dengan solat pun habis dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil itu kita memperkecilkan jadi besar, tak lepas dengan amal ibadat dosa tu, waktu wajib bertaubat. Jangan lebih kurang pula. Dia kata, janji beriman, kalau mati derhaka pun tak apa, sampai masa alam barzah, maknanya pahala siapa semua, sebab kita anak cucu kita buat amal taat, kemudian kita pula masih hidup, banyak infak, banyak sedekah jariah, dah sudah using dah berasanya. Ada masjid lagi, madrasah lagi, kita infak.
Tapi hak bab iman tu takut di kesudahan tu. Tapi ke mana pun iman yang pertama. Sebab tu persoalan barzah soal berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Tu kita kalau nak cerita bab kematian, kita kena cerita bab akidah. Itu yang pertama. Kalau kita buat tajuk persiapan untuk menghadapi kematian, yang pertama yang perlu ditekan adalah akidah. Pernah satu program tu lama 2 jam. Lamalah. Cerita bab persediaan untuk menghadapi kematian. Tak ada sepatah pun cerita bab akidah, tak ada sepatah pun cerita bab iman, bab tauhid. Kalau cerita pun bab solat, tu je. Bab amal lah, solat apa semua. Tu je cerita persediaan untuk menghadapi kematian. Cerita bab akidah, bab iman, bab tauhid sepatah pun tak keluar dalam tempoh program tu 2 jam. Padahal kita yang pertamanya adalah iman, akidah, tauhid, itu yang pertama. Jadi persoalan barzah adalah berkait dengan persoalan bab keimanan, bab akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipersoalkan, adakah dipersoalkan ruh semata-mata ataupun dipersoalkan ruh serta dengan jasad. Jadi pandangan yang muktamadnya dipersoalkan dengan ruh serta dengan jasad. Sebab selepas dikebumikan, Allah Ta'ala akan kembalikan ruh pada jasad. Maka hidup tu hidup yang dipanggil mutawassitah, hidup yang pertengah antara hidup dan mati. Maknanya boleh jawab lah soalan, tapi bukan hidup macam atas dunia. Maknanya yang dipersoalkan adalah roh serta dengan jasad. Dan yang kena yang dapat nikmat dan azab, roh serta dengan jasad. Itu pada pandangan yang muktamad. Walaupun setengah pandang mengatakan yang dipersoalkan hanyalah roh sahaja, yang dapat nikmat, yang diazabkan hanyalah roh sahaja. Itu bukan pandangan yang muktamad. Atas pandangan ni, roh dikembalikan kepada jasad selepas tiup sangkakala yang kedua. Atas pandangan persoalan barzah, kemudian nikmat dan seksaan barzah hanya roh sahaja. Itu pada satu pandangan. Bilakah roh dikembalikan kepada jasad selepas tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, barulah roh dikembalikan kepada jasad. Tapi pandangan yang muktamadnya, selepas daripada dikebumikan, roh akan dikembalikan kepada jasad. Yang akan dipersoalkan adalah roh serta dengan badan dengan jasad. Nikmat azab pun roh serta dengan jasad. Kita biasa duk ngaji dulu-dulunya roh saja je lah, roh dan jasad. Tapi roh jasad macam mana? Jasad nampak tak ada apa-apa pun, ini alam barzah. Kalau kita nampak jasad tu alam dunia. Dalam tanah tu panggil alam dunia lagi. Hak dalam tanah tu dia panggil alam dunia lagi. Ke dalam tanah tu panggil alam barzah. Kalau dalam tanah tu panggil alam barzah, kita seorang kali suruh orang buh kita dalam tu. Tapi kena buat oksigen lah. Kita masuk dalam tanah, jadi alam barzah lah kitanya. Dalam tanah tak alam barzah. Kita buat kubur di tempat perkuburan pun tak apa. Tapi jangan tanam gitu, pakai mati sungguh lah. Buat oksigen lah dalam. Jadi alam barzah ke tak? Tak, itu alam dunia. Hak lubang kubur ternapak tu alam dunia. Hak ni cerita ni alam barzah, alam lain, bukan alam hak zahir di mata kita tu. Sebab tu yang dosa ada nak jasad macam ni, jasad hancur. Itu jasad hak alam dunia. Hancur lah. Kena bakar lah, kena apa. Itu jasad alam dunia. Ini cerita alam barzah, alam lain. Kemudian hak malaikat mari soal tu, selepas dia ke bumi, malaikat mari soal lalu. Lepas ke bumi, malaikat mari soal. Sebab tu Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahu al yus'al. Minta ampun oleh kamu bagi saudara kamu, kerana sekarang ni tengah disoal.
Sesar je ke bumi, Nabi pun bersabda seumpama tu. Kita tak balik pun laginya. Kita tak balik laginya. Patulah pada masa ke bumi, sesar ke bumi itu, di antara yang lebih adalah kita minta keampunan kepada si mati. Itu lebih. Walaupun masa tu kita nak baca Quran pun lebih juga. Kita nak berzikir pun lebih juga. Tapi paling lebihnya lah kita minta keampunan kepada yang meninggal tu lah. Minta keampunan. Yang saya ingat budak-budak dulunya, dia kata orang yang terakhir meninggalkan kubur 7 langkah muka nakir mari. Tapi memang ada riwayat menceritakan bahawa selepas daripada berpaling manusia daripada ke bumi, malaikat tu datanglah. Tapi berpaling ni bukan arti kena balik. Kalau tidak pakai dah balik, dah mari muka nakir, dah pakai dah balik bawa rumah situ. Ataupun gilir. Jangan tinggal, kita pakai gilir. Mu nak balik, mu royak aku gati pula mu. Berapa? Ada orang ni muka nakir tak mari. Dia ingat bukan nakir, takut ke dia orang kali. Lepas ke bumi, Nabi suruh sahabat minta ampun pada saudara tu. Sebab apa? Fainau al yus'al, kena soal. Lepas tu masa tengah ke bumi pun, di antara hal lebih ni kita minta keampunan kepada si mati. Masa tengah ke bumi tu ngaji Quran boleh, berzikir boleh, tapi afdalnya kita minta keampunan masa ke bumi tu. Jangan kita duk buat masa tu. Ni jadi budaya orang kita ni tak apa comel. Berat apa comel. Dia buat je. Ngongeng. Tengah duduk ni, duduk ke bumi ni. Kita cakap perlu sudahlah. Kita tengah mengkebumikan jenazah. Kita minta beristighfar, kita baca Quran, kita berzikir lah. Ni tak kira ni buah-buah bergurau kadang-kadang. Wak lawak pula tengah-tengah duduk kebumikan jenazah. Tak ada apa-apa pun. Dia kena buat, nak cakap dah kena tepat dah kena tepat. Lepas tu setengah-setengah tu dia bosan tengok buah. Tengok ke bumi tu dia buat tahlil tau. Ada kena tepat. Dia adalah guru dia tu. Tengok tu buang ngongeng-ngongeng, dia pun tu bagi dia tahlil. Dia mula tahlil lalu dah. Orang tengok kerja ni, dia pun duk congok orang mana ada tu buat tahlil lalu dah. Sebab apa tu? Lorak nak tahlil. Bila mu tahlil, orang buah tu dia tahlil juga tak dia nak buah, nak pelepak tu je. Macam tak ada kurang adab. Tak apa pandai, tak panggil apa? Tak tahu nak tengok tepat. Tu orang hok duduk ni duduk cara ke bumi ke jenazah. Hok duduk jauh-jauh pun sama juga. Duduk buat. Ada cerita, mu cerita aku, Allah kata. Jadi kalau kita orang tua buat seumpama tu, orang muda-muda tengok, budak-budak tengok, ajar akhlak seumpama tu. Situ bukan tempat kita nak bersembang. Nak bersembang kita cuik dia. Kaki kita jumpa luar, banyak benda nak cakap dengan mu. Ada apa lah? Banyak ke dia? Dia tengah-tengah sibuk, kita yang sibuk ni. Baiklah dia. Biar lari lah. Banyak benda nak cakap dengan mu. Banyak gitu. Yang bersembang situ, ada buat kerja gitu. Bukan tempat bersembang. Sepatutnya di wakaf kubur tulis. Di sini bukan tempat bersembang. Nak bersembang, baliklah awak. Tulis gitu. Dah reti tepat dah di atap kan biasa kan kadang-kadang tempat kubur baru tu dia akan ambil, dia usung tu kan, dia pun bubuh tulis kiri kanan. Bagi mereka yang berakal jangan bersembang, melainkan orang yang tidak berakal bersembang lah, tulis biar ayat-ayat sedap sikit tulis. Tak reti sangat, tua muda sama, bersembang je. Berdoa masa tu, doa keampunan kepada arwah pada masa kita ke bumi tu. Jadi kita lari daripada adab asal. Sebab kita macam saya sebut tadi kan, cerita bab janais dalam kitab-kitab fiqh ni. Dia dalam kitab fiqh ni
Dia start daripada adab ketika kita nak ziarah orang sakit. Pada kita cerita adab-adab dia. Ada adab, ada peraturan dia. Kemudian dalam keadaan nazak tu, macam mana cara kita nak menghadapi dalam keadaan nazak tu. Selepas diyakini meninggal, apa yang kita perlu lakukan? Dan kita ajar satu. Comelnya agama kita. Tak ada satu keadaan pun agama tak cerita dia punya hukum hakam dia. Dalam satu keadaan pun tak ada. Ni agama tak cerita ni. Ni kita buat diri tak ada. Yakin kematian, apa yang perlu kita lakukan? Adab dia. Lepas tu macam mana pula pada masa mandi, dia cerita belaka dah. Dengan adab-adab peraturan. Kita ziarah kematian, apa perlu yang kita lakukan? Sampai di kubur, macam mana cara kita nak menyempurnakan jenazah? Balik pada hukum hakam. Balik pada sunnah Nabi SAW. Ni kadang-kadang sunnah tu dilupakan. Sunnah dilupakan. Sampai peringkat orang tak tahu pun. Hak sunnahnya mengemumikan jenazah, kalau tanah tu sesuai, tanah tu kerah, dia ada dua sunnah. Sama ada lahat ataupun syak. Lahat ni belah depan kiblat, syak ni dia buat parit tengok. Itu hak sunnah Nabi SAW. Adapun tanah kerah, tanah molek, tiba-tiba lahat dia tak buat, syak dia tak buat, dia pakai buat keranda. Buah keranda dalam keadaan tidak ada tujuan, itu sunnah juga. Dan kitab fiqh Islami dia panggil sunnah juga. Dia panggil sunnatun nasara didafni amwatihim. Sunnah orang Kristian ketika mengebumikan jenazah orang Kristian. Tengok Kristian macam mana. Dia buat keranda, dalam tu ada spang, ada lembek, ada download. Kan comel tu kan. Tu. Macam itulah. Makruh membazir dia panggil. Idaatul mal, mengsisihkan harta. Bahkan kalau si mati pernah wasiat, aku mati, kamu kerandakan aku, kita tidak boleh tunaikan. Sebab itu benda yang mengsisihkan harta. Melainkan kalau tanah tu pasir, tu wajiblah pakai keranda. Sebab kalau tidak, pasir itu akan menimpa jenazah. Dia adalah keadaan-keadaan tertentu. Jenazah tu perempuan, kemudian dia tidak ada mahram di kampung tu. Mahram dia tak ada. Dia orangnya orang dia tak ada keluarga di situ. Macam kita kata dia mari menumpang ke mana, mahram dia tak ada. Jadi kalau tak pakai keranda, siapa yang nak memegang jenazah untuk turun ke daripada liang kubur? Tak ada orang boleh pegang. Atau orang pakai keranda. Hak sunnahnya lahat ataupun syak pagi atau sunnah. Ni pakai keranda, turun pakai tali. Lepas tu macam-macam cara yang tidak beradab yang dilakukan. Berdiri atas keranda, kekeng atas keranda, mayat di bawah punggung kita. Dah sempit. Dia kekeng mana tu? Kaki dia. Kekeng atas orang, atas mayat. Comel gitu, adab gitu. Kalau sunnah, lahat, syak tak ada. Tapi yang nanyanya tempat kita je gitu. Belah-belah lain, naik ala ke Besut, ala ke Kelantan, naik ala ke negeri-negeri lain, okey je. Pernah tengok tak perkemahan jenazah? Hak kadang-kadang ada dalam surat khabar, kadang-kadang ada dalam TV. Kita perasan tak? Dia menurunkan jenazah tu, kita nampak dia punya kain kapan. Pasang tak? Nampak kain kapan, nampak putih tu, nampak tak? Tu dia pakai lahat ataupun syak. Lahat ataupun pari. Dia tak pakai keranda. Dia hanya pakai papan sekeping. Ada tengok tak drama Tanah Kubur? Tengok drama Tanah Kubur. Ada dia bawa keranda tak? Dia bawa papan sekeping gitu je. Hak drama Tanah Kubur tu lah. Orang kampung dia jahat belaka tu. Orang kampung dia jahat belaka. Mati siap. Mati macam-macam.
Cuma hak drama tanah kubur tu hak betul tapi saya biasa tengok dia buat parit je, dia buat lahat. Hak betul tu okeylah. Hak tak boleh turut hak peseng hak tanah kubur ni, hak puang pergi kubur tu jangan. Hak tu dilarang. Syarak melarang. Syarak melarang orang puang ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Syariat melarang. Nabi melarang. Anittiba'il janaiz, daripada mengiringi jenazah kepada orang perempuan, hukumnya adalah makruh. Pandang mengatakan haram. Makruh. Itu bukan kerjaan orang perempuan, itu bukan tempat orang perempuan. Selepas beres dah, mengiringi jenazah pun selesai dah, ke bumi pun selesai dah, orang balik. Kita anak-anak puang, cucu-cucu puang ni nak gigi lah. Bukan dilarang ziarah kubur, dilarang mengiringi jenazah. Hak tu dilarang. Siap balik habis dah orang-orang lelaki apa semua, kita pergi anak-anak kita pergilah. Ni dok ni sama ramai lelaki dengan puang dia ni. Kemudian dimasuk dalam tu pula jadi bercampur-campur lelaki dengan perempuan. Kalau bercampur haram. Tak bercampur macam mana sekarang ni, perempuan siapa di biga kubur dah ni. Kita nak sekut tanah tu lagi siku dengan dia. Oh tengok, oh puang. Molek-moleknya ambil lah. Sekut awak sekut, kita nak balik lah. Rajin sangat lah pok. Awak kerja kita. Yang kita ajar semua tidak beradab, orang panggil. Tidak menghormati jenazah. Kita anak, kita cucu arwah, kita ingat kepada arwah, kita baca Quran di rumah. Kita baca Quran, kita berzikir, kita baca Quran dengan anak-anak kita. Anggaran kita siap dah, balik belaka dah, tak ada orang dah kubur. Kita pergi kubur nak pergi mana pun. Nak duduk lama duduk lah, nak duduk pun. Tapi pada masa orang tengah sibuk, itu bukan tempat untuk orang perempuan. Bayangkan kalau bukan tempat orang perempuan pergi, macam mana kita nak jaga dia punya pergaulan. Akhirnya mu tengok aku tengok mu ke wak mana pergi kubur pasang tabir. Orang puang lik ni tulis di kertas, perempuan tulis lelaki, macam orang jamu kenduri kahwin gitu. Dah pergi kubur tu ambil satu ni lah hak tempat wakaf kubur dak ni tulis kawasan perempuan, kawasan lelaki tulis gitu. Dia memang bercampur. Dia kata bukan orang lain yang nak beranak, bukan mahram, sepupu, ipo, sabi, itu bukan mahram, itu ajnabi, orang asing. Ni panggil mari dah kawan, mari nak siram air apa semua. Datilah balik semua, kita mari ke diam. Kita mari kemudian kita baca Quran apa semua, lepas tu kita nak siram lah. Sekejap je, bukan lama sangat. Baliklah orang, tak ada lah orang kubur tu, sekejap je. Cuma jangan duk sibuk pada masa mengiringi tu. Tu yang ikut tu hak tanah kubur, hak pergi kubur 5 lelaki 5 puang. Dia sepatutnya tak payahlah 5 lelaki 5 puang, 10 puang belaka, biar puang yang uruskan. Dah lah orang lelaki disibuk nak kerja buat, nak cari nafkah kan orang lelaki. Dah orang puang rajin kan, pergi ke puang lah. Orang puang pikul, orang puang ke bumi. Dah. Tak tahu. Pakai bank lah ni. Bank rapat lah. Tak payah dak pikul-pikul pun. Biar orang puang cara. Kalau rasa kalau bol nak sekut tanah orang puang gagah boleh. Biar orang puang buat. Nak sangat. Jangan. Tu tak ada adab. Jangan tiru tu drama tanah kubur yang duk tiru. Tak kena gitu, tak beradab. Kita kena menghormati arwah yang buat benda yang walaupun tidak haram tapi makruh. Makruh kalau tidak bawa campur jadi haram. Tergamuk ke kita di perkemudian mak ayah kita anak buat maksiat atas kubur tu. Memang mak ayah kita tak akan kena apa-apa maksiat yang dilakukan oleh anak-anak. Mak ayah tak ada kena dosa. Tapi tergamuk ke? Bau kematian kita buat bercampur laki puan atas pada masa nak mengkemumikan arwah. Itu kerja orang lelaki, bukan kerja orang puan. Tadilah siap sejang tu sesak nak gigi lah. Tu kena balik semula ngaji molek tu. Adab-adab tu kena mengaji. Dia bab kubur ni bab agama. Jangan pakai pengalaman. Dia orang biasa.
Kalau kubur kapur ni dia hak cara. Jadi belajar ke tak dalam bab perkuburan ni? Tak, dia berani je. Main balas tu tak jadi Tapi masalahnya orang duduk negeri-negeri luar. Boleh-boleh ada dia pakai lahak, dia pakai pari. Mana kita tengok kalau ngusung tu nampak macam bulat gitu. Dah. Dia ditutup dengan kain luar. Tapi dia nampak macam bulat gitu. Tu bukan keranda. Tapi kalau kita nampak bawah kain tu 4 segi, tu keranda. Faham tak? Kan ditutup dengan kain kan? Kalau nampak bulat tu, maknanya tak ada keranda. Itu nutup dia. Dia buka nutup, buat keluar jenazah, buat dah kubur, lepas tu ngusung tu balik semula, hanya buat papan sekeping je. Dia kata dia mengajar di Johor lama. Dia kata belah-belah tahun dia mengajar. Dia kata dia tak pernah tengok pun keranda. Dia kata kena orang Johor tak pakai keranda. Dia tak tahu. Tapi tak pernah tengok keranda. Kita Terengganu ni masjid ke mana penuh keranda. Tapi kalau kampung tu tanah pasir tak ada timbul isu lah. Memang wajib pakai keranda. Tapi kalau tanah kerah molek, kita pakai keranda hukumnya makruh. Sunnahnya bubuh mayat atas tanah. Di setengah tempat dia buat dia punya lahad, dia tebuk sebelah hadapan kiblat, ataupun dia buat syak parit, ditebuk di tengah. Kadang-kadang dia cari pula tanah bukan tanah macam pasir lembut-lembut tu, dia bubuh pula dalam tu, buat macam tilang. Gitu je lah. Lepas tu bubuh mayat atas tu, dah bubuh molek-molek dah. Lepas tu dia pun bubuh papan sekeping atas. Itu je. Itu hak sunnah Nabi. Hak sunnah, hak disyariatkan kepada kita. Akhirnya kita tak tahu pun. Kita ambil sunnatun nasara dalam kitab fiqh Islami. Dia panggil sunnatun nasara, sunnah orang Kristian. Cuba pergi negeri-negeri lain lah jauh. Sebab apa? Sebab nak kena ada sambut dalam tu. Siapa yang afdal turun sambut tu? Dia ada susunan dia pula. Dia tak boleh turun ikut dan. Dia nak ni, dia punya anak arwah apa semua ni. Maknanya cucu arwah dia, maknanya nak anak lah kita kata. Tapi anak ni kadang-kadang dia tak bersihat. Anak ni pun tua dah juga. Turun dalam tu dia panas. Dia panggil apa? Dia oksigen kurang ke apa? Kalau kita ada nyakit, turun dalam tu pakai tanah situ juga aja pang dia. Kalau kita ada nyakit, dia duduk dalam tu bukan boleh turun-turun semua orang. Jadi kadang-kadang cucu turun tak apalah, bukan orang lain. 3 orang turun bawah tu nak kena orang berkenaan. Orang yang ada, tak ada orang ni tak ambuh ambil orang ni, orang ni tak ambuh ambil orang ni, ambil orang ni. Dia gitu. Dia ada punya tertib dia. Dia ada tertib di belakang tu. Imam sama juga. Orang ni tak ambuh tu orang ni, orang ni tak ambuh tu orang ni. Dia ada tertib dia. Ni kalau bak susung gitu, bak atas saka pandai. Bak atas saka pandai. Oh, anak lelaki jadi imam. Ambuh. Oh, harta nak. Anak lelaki tu nak kubur. Ambuh takut. Harta nak. Ada orang tu dia duduk di Melaka. Dia orang Terengganu lah, tapi dia duduk di Melaka, orang di Melaka. Dia kata masa arwah ayah dia meninggal, saya uruskan. Kemudian yang turun tu dia lah, turun sebagai anak. Dia kata masa mertua dia meninggal di Melaka, dia tak ada bahagian pun nak turun. Anak lelaki dia ramai, dia menantu je kan, dia pun tak ada bahagian. Dia nak turun, kalau tak mau turun dia turun lah, dia kata. Tapi tak ada dia. Sebab apa? Anak lelaki arwah dia dah, maknanya ipar dia lah, mertua dia meninggal, dia pun tak boleh turun, dia kata. Tapi anak arwah ayah dia turun lah. Mana pandai puak dia turun sambut bawah, bukan turun dengan tali. Turun tali, ulo tarik, ulo tarik, you kendah sekali. Mana? Dia lah salah hulu, dia disengit. Ulo tarik. Hai, kata punya kerja. Kita tengoklah belah-belah pak lain buat macam mana. Komang kita sampai ke sunnah pun tak tahu. Bukan kata tak buat, tak tahu pun. Oh, buat gini dia kata. Macam orang Kelantan buat, dia kata. Orang Kelantan buat tu sunnah.
Dia atau jenazah di Kelantan daripada Terengganu. Dia buat peseng dia. Dia buat peseng dia di Terengganu tali. Siapa di mana ada tali? Tak ada tali-tali. Mana tali? Mana tali? Orang Kelantan pengong. Tali nak apa pula? Nak ikat kok siapa? Nak tali. Dia termalu kok dia. Siapa di nu dia buat kita minta tali. Mana ada tali di nu? Orang turun orang dalam sambut. Itu semua disunatkan belaka tu. Ni kita orang berkenaan lah, orang majlis surah kena ambil hera abad ni. Kalau majlis surah ada hera, orang lain kau gelak gambar. Orang lain kau dah reti benda gitu. Tapi kalau kita orang majlis surah yang memulai kembali kepada kaedah sunnah Nabi SAW ni, orang gitu. Kalau saya buat-buat, orang memang hargai. Bukan masalah kata bab hukum saja. Orang hargai. Sebab apa? Dah sebagai anak yang pegang kali terakhir, letak dalam lahat, letak dalam parit, mereka yang pegang, mereka yang buat, mereka yang sentuh kali yang terakhir, anak-anak nama ni dia kata pakai turun gitu je, orang ni comel. Makna kita kata kalau turun bawah pakai berseluk baju-baju anak-anak tak ada benda, gembira. Sebab apa? Khidmat yang terakhir. Khidmat yang terakhir. Kadang-kadang ada juga saya sekali tu nampak boleh turun dok dia nampak tengok dengan tanah takut dok. Nampak macam orang pakak kali anak dia tu. Dah mari pakak tu, pakak bukan pakak macam nak turun kubur gitu. Pakak je janguk-janguk gitu. Lepas tu turun tu nampak macam takut je nak kena dengan tanah. Oh tak biasa main tanah ni berapa kali. Oh tapi lama-lama bolok juga ada benda suka nampak gembira nampak. Walaupun nampak mula-mula tu nampak macam rasa kotor berkali tanah ni berkali. Janji dah di rumah nak turun, nak turun. Tengok ke dia pakailah macam orang nak turun dalang pakai janguk nak turun dalang mana. Dah dia disanggup dah turun. Bolok habis Tapi kita tengok mula-mula tu nampak macam dia sayang juga kepada pakaian dia tu. Tapi lama-lama sukalah. Tak turun pegang apa orang tali, lepas tu turun tanah slow-slow. Turun tanah slow-slow. Tak dung atas papan sekeping tu dak. Turun slow-slow. Lepas tu tengah tu bukan kata kita nak naik. Langkah sebelah pun kita tak benar orang. Ni bukan kata pijak atas liang kubur, tidak. Kalau kata nak pergi sebelah sana, pusinglah. Jangan duk langkah di sini. Tak boleh, jangan. Makruh. Waktu buat kerja gitu. Melangkah saja, bukan pijak, tak pijak atas kubur tu, cuma melangkah sebelah sana. Hukumnya makruh dah. Ni dipijak atas tu, nyek. Dia kata nyek, kemah. Kan turun balik tanah, kemah. Allah kata macam anak kucing dia buat. Nyek sebelah atas kubur. Allah kata jauhnya lari buat tang. Dia takut kan tanah turun kan. Tanah turun keluarga ada kan, marilah tambah. Kalau kata tak nak suruh kemah molek, kata tak ambil tanah turun, saya je kata lah, awak pergi cari no kereta giling, biar kereta giling nyek atas tu, biar kemah molek. Kita bukan kata nak pijak atas tu, nak melangkah nak pergi seberang sana pun kita tak beri. Kalau masa saya ngaji dulu, nak melangkah siap kena jekah hadapan dia. Waktu kerja gitu. Melangkah hanya nak pergi seberang sana, kena marah orang dah. Kita main duduk cacang atas tu. Pada masa duduk bawah tu, masa tu keranda sempit tu, berdiri atas mayat. Berdiri kat mana? Kadang-kadang dia duduk kengkeng kat mana tu? Bawah kangkang tu siapa dia? Bawah kangkang dia tu. Mau ayah dia sendiri. Allah. Kena balik pada ilmu agama. Balik pada sunnah Nabi SAW. Kena belajar molek dalam bab ni. Tapi kalau kita ada anak beranak di Kelantan, kita ambil pengajaran. Ada kematian, kita pergi siapa kebun tengok dia buat mana dia buat. Macam mana cara dia buat? Tertik terening. Jadi atas kubur tu kita membaca, kita minta keampunan, kita ni
baca Quran pun boleh, tapi abdulnya kita minta keampunan. Sebab apa? Pada masa tu malaikat sudah bertanya. Painahwaan yus'al, sekarang ni selesai dah ke bumi, malaikat bertanya, bukan kata nanti balik duduk. Kita banyakkan berdoa. Kena barulah pergi pada talqin bersemua tu, itu perkara khilaf ulama lah. Mazhab Syafi'i kita sunat talqin. Kemudian di alam barzah ni ada kapik. Himpitan alam barzah. Bagi kapik lah. Bukan kapik di Sarawak tu. Sarawak mana? Ada kapik. Ini apa ni? Himpitan barzah. Yang mana himpitan barzah ni semua kena himpitan barzah. Walaupun yang mati tu kanak-kanak sekalipun, walaupun yang mati tu orang soleh sekalipun, kesemuanya akan kena himpitan alam barzah, himpitan kubur. Semua kena himpitan kubur. Yang tak kena himpitan kubur adalah para anbiya, tak kena himpitan kubur. Yang tak kena himpitan kuburnya adalah Fatimah binti Asad, tak kena himpitan kubur. Kenapa Fatimah binti Asad? Bukan Fatimah binti Muhammad Rasulullah, bukan. Fatimah binti Asad. Kenapa? Kenapa Fatimah binti Asad? Ini tak kena himpitan kubur ni. Siapa dia Fatimah binti Asad? Isteri kepada Abu Talib, ibu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang jadi ibu angkat pada Nabi SAW. Itu Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad beriman, Abu Talib je tak beriman ni. Di Fatimah binti Asad ni dia ada kedudukan dia sendiri, tapi nama kita kurang kenal. Fatimah anak Nabi tu kenal belaka lah. Fatimah binti Asad, ibu pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana kita kata gak mak mertua pada Fatimah anak Nabi lah, kata kira. Ini pun tak kena himpitan kubur. Yang lain daripada tu, sama ada mati kanak-kanak sekalipun kena himpitan kubur, orang soleh sekalipun kena himpitan kubur. Saya pernah dengar dalam TV, dia kata kena himpitan kubur belaka, berselisih tulang rusuk belaka. Salah gitu. Hak berselisih tulang rusuk ni orang kafir, orang fasik. Adapun orang yang soleh, dia kena himpitan kubur, bukan himpitan menyeksa. Himpitan apa panggil apa? Himpitan manja, himpitan lembut, tak ada apa-apa pun. Memang kena himpitan kubur. Adapun yang berselisih tulang rusuk tu orang kafir tu. Dia kata semua kena himpitan kubur, semua akan berselisih tulang rusuk. Salah faham gitu. Atau kafir himpitan kubur siapa tu bersih tulang rusuk. Orang yang soleh kena himpitan kubur, himpitan yang manja, himpitan yang tidak menyeksa. Jadi termasuk kata kanak-kanak yang mati belum balik, kena himpitan kubur, tapi bukan himpitan menyeksa. Yang tak kena himpitan kubur, tak kena langsungnya adalah para anbiya dan juga Fatimah binti Asad, di antara yang tidak kena himpitan kubur. Itu di antara pembicaraan di bawah rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian. Kemudian dia adalah pembicaraan hak berkaitan dengan alam barzah yang tidak sepakat ulama tu adalah tidak sepakat ulama. Contoh tadinya sama ada lepas soalan ataupun soal kena tapi soalan yang ringan, itu ada khilaf ulama lah. Tapi hak asasnya kita wajib beriman ada persoalan di dalam alam barzah, persoalan di alam barzah, dan mereka yang tidak beriman dengan persoalan barzah tidak dihukumkan kafir, dihukumkan akidah yang terpesong, akidah yang bid'ah, jadi dihukumkan kafir. Tapi kalau tak beriman dengan berlakunya qiyamah, itu kafir. Tidak beriman tu sangka kali yang kedua dibangkitkan kembali, mati pakai senyap tak ada kebangkitan kembali, itu kafir.
Adapun tidak beriman dengan alam barzah ni di antara pegangan yang terpesong, pegangan yang bid'ah. Tapi tidak dihukumkan kafir lah. Batu setengah kitab dimulakan persoalan beriman kiamah ni dimulakan dengan persoalan kiamah dan tiup sangkakala yang kedua. Alam barzah dan tiup sangkakala yang kedua tu yang mana tempoh antara tiup sangkakala yang pertama dengan tiup sangkakala yang kedua adalah 40 tahun. Jadi lepas tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali, dinasyarkan kembali, dibangkitkan kembali daripada kubur, kemudian dihasyar, dihalau, dihimpun kepada tempat mauqif, dia panggil, kita kenali sebagai mahsyar. Mauqif, mahsyar ni tempat berhimpun. Lepas panjang pula lah bangkitnya macam mana, siapa yang bangkit mula-mula sekali, siapakah yang bangkit mula-mula sekali. Yang bangkit mula-mula sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak bangkit mula-mula sekali. Kemudian yang bangkit mula-mula sekali bukan di kalangan para anbiya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mula-mula dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan rasul-rasul, para anbiya dan selepas habis para anbiya, manusia biasa yang bukan rasul, yang pertama dibangkit daripada kubur adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dihalau kepada tempat berhimpun. Kemudian daripada dibangkitkan kepada mahsyar, tempat berhimpun ni ada yang menunggang. Situ ada perjalanan dah. Daripada tempat bangkit kepada tempat himpun. Tempat bangkit, tempat himpun ni dia ada dah. Ada yang menunggang. Orang menunggang ni cepatlah ni orang muttaqin, orang yang bertakwa. Ada orang yang berjalan. Orang berjalan ni orang yang amalan dia kurang. Ada orang jalan atas muka. Jalan atas muka. Dia panggil seret apa? Atas muka, itu orang kafir. Daripada tempat dibangkitkan sampai ke tempat berhimpun. Ada yang dibangkitkan atas rupa kera, itu orang yang berzina. Rupa babi, orang yang makan suap. Makan rasuah lah. Bukan makan suap semua suap dah ke. Takkan makan campur pula lambung. Suap lah. Ini makan rasuah. Dibangkitkan atas rupa babi. Dibangkit dalam keadaan buta. Contohnya, orang di antaranya raja yang zalim pada menghukum. Dibangkitkan dalam keadaan tuli bisu. Kenapa? Di antaranya kerana ujub dengan ilmu. Ni keadaan dibangkit kemudian pergi pada tempat berhimpun tu. Ini pembicaraan termasuk perkara yang dipanggil sam'iyah. Sebab kita dalam pembicaraan usuluddin dia ada 3 bahagian. Satu dia panggil bab ilahiyah, bab ketuhanan. Yang kedua nabawiyah, bab kenabian. Yang ketiga sam'iyah. Hak sam'iyah ni kita ambil dengar daripada cerita Quran dan hadis. Cerita bab termasuk barzah, termasuk bab selepas dibangkitkan, selepas dia tiup sangkakala yang kedua. Lepas tu mahsyar pula panjang. Keadaan mahsyarnya macam mana, kemudian pergi pada asyafa'atul uzma, minta supaya Nabi minta dengan Tuhan supaya pakai bicara dah lama dah mahsyar ni, minta supaya dibicarakan, kemudian dibicarakan hisab, selepas selesai dibicarakan mizan, timbang, lepas timbang apa semua meniti titik yang sirat, kemudian perbicaraan syurga dan perbicaraan neraka, termasuk di dalam percaya dengan hari kiamat, rukun iman yang kelima. 6, percaya sekian perkara baik dan jahat kesemuanya daripada Allah dengan muafakat iradahnya pada sedia kala. Wallahu alam. Jadi minggu ni nak bukti tak boleh, jadi satu kitab lah. Jangan duk mikir pula ustaz dah sudah lagi ni, baru se ni 10.30, ambil se lagi rapat pukul 12 ada. Kita kira nampak kalau nak berhenti pun pukul 10 lebih dah, pakai tengok jam kau, pakai asteri gitulah. Agak boleh berhenti, kita berhenti, tak boleh berhenti kita pakai asteri jalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.